TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Bila pakai itu, kena pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu. Dan pastikan anda kerap cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun dan bukan air sahaja. Serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, sekiranya anda nak tahu apa subjek ataupun apa mata pelajaran yang kita akan belajar hari ini dan siapakah yang akan mengajar kita hari ini, jom kita tengok profil cikgu. Itulah dia profil cikgu yang ada bersama kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Atika. Cikgu sihat? Sihat. Cikgu dah makan? Sudah. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP untuk pakai gel pembasmi kuman. Dan seperti anda nampak yang ada di rumah tu, jarak di antara kita memang lebih daripada 1 meter. Saya rasa dah 3 meter kan cikgu? Ya, betul. Dan kalau anda tertanya-tanya, kenapa cikgu tak pakai pelitup muka? Disebabkan mata pelajar kita pada hari ini adalah untuk pendidikan khas bagi murid-murid MBK pendengaran. Oleh sebab itu, cikgu tidak memakai pelitup muka untuk supaya murid kita yang belajar dapat melihat pergerakan bibir untuk pembelajaran mereka. Ya, betul Sean. Okey, baik cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada penonton kita. Baiklah, nama saya Atika. Ejaan nama A-T-I-Q-A-H. Atika. Boleh panggil saya Cikgu Atika. Isyarat nama saya A dan T. A dan T. A dan T. Betul cikgu saya buat sini? Betul. Macam tu. Ini ya, nama betul. cikgu lah. Ini isyarat untuk nama saya. Okey. Baiklah cikgu. Seperti yang saya tanyakan tadi pada awal program ni, apa yang kita akan belajar? Kita dah tahu dah siapakah yang akan mengajar kita hari ini. Apa pula yang kita akan belajar hari ini cikgu? Baiklah Sean. Okey, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk membina ayat tanya. Tapi sebelum tu Sean, sekarang ni kita akan sama-sama untuk buat ulang kaji tentang kata tanya terlebih dahulu. Okey? Sebab dulu masa di tahap 1 kita sudah belajar tentang kata tanya ni. Jadi sekarang kita nak uji murid-murid tahap 2 ni masih ingat ke sudah lupa? Okey, jadi di sini ada kotak. Okey, kata tanya. Okey, ini adalah simbol untuk tanda tanya. Ni simbol dia. Okey, jadi di sini kita ada empat kata tanya, iaitu mana, bila, mengapa dan bagaimana. Tapi Sean, rasa-rasa ada lagi tak kata tanya yang tak cukup? Rasa macam adalah. Saya rasa apa? Ya, betul. Pandai Sean. Okey, kita ada apa? Ya. Okey, dalam bahasa isyarat bagaimana kita nak tunjukkan okey, apa? untuk bahasa isyarat, apa? Macam ni. Apa? Apa. Ya, betul. Apa? Okey. Lagi? Selain daripada itu, kita ada berapa? Berapa, betul. Kita ada berapa? Okey, berapa macam ni kan cikgu? Betul, betul. Berapa macam ni? Macam ni? Okey, berapa? Okey, tangan lain satu kena letak sini kan? Berapa? Okey, berapa? Okey. Dan yang ada lagi tak?
Nampak macam ada atas meja. Ada lagi satu lagi. Dah nampak tadi. Iaitu? Lagi satu, siapa? Betul, iaitu siapa. Okey. Itu. Jadi, pada hari ini, saya akan pilih 3 saja kata tanya yang akan kita gunakan untuk membina ayat tanya. Okey, 3 saja kita pilih. Tak boleh banyak-banyak. 3 saja untuk kita fokuskan. Betul. Dan sebelum tu cikgu kita dah ulang kaji berkaitan dengan kata tanya kan? Ya, betul. Sebelum ni kita dah belajar apa? Sebelum ni kita dah belajar untuk melengkapkan ayat menggunakan kata tanya, tapi pada hari ini kita akan belajar untuk membina ayat tanya yang penuh. Okey, baik. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sediakan diri. Tapi sebelum tu, ada cara untuk panaskan badan ataupun panaskan jari kita kan, Cikgu? Ya, betul. Sebelum tu, kita akan buat senaman jari terlebih dahulu sebelum kita nak isyarat banyak nanti kan? Okey, jadi kita akan buat senaman jari dulu. Boleh ikut cara saya. Angkat tangan macam ni. Kita buat 5 kali saja. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah? Macam tu je, Cikgu? Cuma kita nak lembutkan. Tangan dan jari saya kita nak lembutkan jari saja. Belajar hari ini. Betul. Harap mereka pun di rumah pun dapat buat sama-sama 5 kali. Panaskan jari dan tangan anda. Dan kita akan sediakan diri untuk pengajaran kita hari ini. Tetapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali semula bersama kami dalam menonton di Didik TV KPM. Okey, baiklah, terlebih dahulu kita dah buat warm up ataupun panaskan tangan kita untuk pembelajaran kita, Cikgu. Ya, betul, Okey, Syain. jom kita mulakan pengajaran kita. Silakan, Cikgu. Okey, sebelum saya mulakan, sekarang ni boleh tengok dekat sini. Okey, tiga kata tanya yang saya sudah pilih tadi. Betul? Apa dia? Kita ada apa? Kita ada berapa dan kita ada siapa. Tapi sebelum itu, cikgu mahu ingatkan pada murid-murid, bila kita mahu membina ayat tanya, mesti kata tanya yang digunakan diikuti dengan partikel kah. Macam mana ni? Sean? Macam mana ni? Okey, tak apa. Cikgu akan tunjukkan macam mana untuk gabungkan perkataan kata tanya dengan partikel kah. Okey, tengok betul-betul. Okey, contoh dia. Okey, perkataan apa kita gabungkan dengan partikel kah akan menjadi apakah? Nampak tak? Akan menjadi apakah? Dia bentuk tanda soal. Oh, tanda soal macam Ya, ni. K bentuk tanda soal. Jadi, apakah? Sama saja dengan berapa, siapa pun akan digabungkan juga dengan partikel kah. Sama juga. Okey, sini akan menjadi berapakah dan siapakah. Okey. Tadi Sean boleh buat kan isyarat berapa? Cuba buat. Okey. Berapakah? Macam mana isyarat dia? So, berapakah? Betul. K macam ni, K. Macam kah. ni. Ya, betul. Pandai, Sean. Terima kasih, Cikgu. Okey, jadi sekarang kita akan teruskan lagi pembelajaran kita ke sini pula. Okey? Okey. Okey, baiklah.
di sini kita ada papan. Kita nak fokus pada kata tanya yang telah kita pilih tadi. Kita nak tahu bagaimana penggunaan kata tanya ni. Bagaimana? Okey, jadi untuk yang pertama, kata tanya yang pertama ialah kata tanya apa. Nampak ni isyarat dia dekat sini. Tapak tangan dari satu. Apa? Saya kena mana-mana tangan boleh Apa guna? boleh? Boleh. Apa macam ni pun boleh? Ya. Apa macam ni pun boleh? Okey. Apa? Okey, ni kat sini ada gambar ni Sean. Ada binatang, Ya. ada bola, Ha-ha. ada kotak hadiah, ada buku, ada meja. Jadi, gambar di sini menunjukkan adalah untuk kita gunakan perkataan apa ni? Kita nak bertanya Ya. tentang binatang ke? Kita nak tanya tentang benda ke? Jadi, kita akan gunakan kata tanya apa. Okey, sekarang saya akan tunjukkan contoh ayat Ya. yang menggunakan kata tanya apa. Okey, ini dia contoh dia. Okey, boleh Sean tolong baca? Boleh cikgu. Maaf. Apakah nama binatang ini? Betul. Okey, contoh ayat tanya yang menggunakan kata tanya apa ialah apakah nama binatang ini? Jangan lupa tau, letak tanda tanya di akhir ayat. Jangan lupa. Boleh? Okey, jadi inilah dia contohnya. Boleh saya cuba cikgu? Boleh. Okey, maknanya Apakah nama binatang ini? Lepas tu Betul. kena tambah juga dengan itu tak perlu. tak perlu sebab itu tak sudah perlu. ada di hadapan lah. Ya betul. Sebab tadi okey. kita dah buat kah tadi tu, itu menunjukkan itu adalah ayat tanya. Okey. Okey. Okey, jadi seterusnya Ya. Yang ni pula tadi kita dah gunakan apa? ya betul. Sekarang- Sekarang ni kita akan tengok pula pada kata tanya berapa. Isyarat berapa? Dia kena ikut macam ni lah. Dia macam kita kira tu, Ya. 1 2 3 keluar satu-satu. Jadi berapa? Kalau kita keluar macam ni mungkin orang tak faham lah. So baik kita Tapi keluarkan. biasa kalau kita sembang, Ya. kalau laju tu macam tu je. Tapi okey. kalau kita nak tunjukkan betul-betul Ya. untuk ajar, kita kena tunjuk satu-satu. Okey. Baru murid faham. Boleh, cikgu. Okey. Jadi itu adalah isyarat berapa. Ejaan dia ialah B E R A P A. Berapa? Okey, Sean tengok gambar kat sini. Sean rasa berapa ni untuk kita gunakan untuk kita tanya apa? Saya rasa untuk tanya bilangan. Ya, betul. Sebab Sean nampak kat sini ada 5 biji apple. Ya. Okey, jadi untuk bilangan dan Harga pun ada. ya, cikgu. betul. Dan harga. Jadi, berapa ni kita akan gunakan untuk tanya tentang harga ke, tentang bilangan ke. Okey, jadi contoh ayat. Okey. Cuba baca, Sean. Okey. Berapakah biji apple yang kamu ada? Berapakah Ya. biji apple yang kamu ada? Kat sini kita ada berapa? Kita ada 5, cikgu. Betul. Saya ada 5 biji apple. Sean suka tak makan apple? Suka, cikgu. Kan? Bagus kan? Baru sihat. Ya, betul. Okey. Jadi seterusnya. Boleh saya cuba lagi sekali, cikgu? Boleh. Boleh, silakan. Mungkin saya boleh ulang juga kepada mereka yang ada di rumah. Okey, so saya cuba, cikgu. Kalau silap, Boleh. tunjukkan balik, cikgu. Boleh. Okey, berapakah biji Betul. apple yang Yang kamu kamu ada? ada. Ya, betul. Terima kasih. Pandailah, Sean.
Okey. So jadi seterusnya. Ya, cikgu. Oh, ada lagi satu di sini. Ya, ada satu. Satu ya, lagi. untuk kata tanya yang terakhir untuk hari ini. Ya, betul. Kata tanya yang seterusnya ialah siapa? Siapa? Okey, isyarat siapa. Ejaan untuk siapa ialah S I A P A. Siapa? Untuk penggunaan kata tanya siapa, kita gunakan untuk tanya orang. Kalau boleh tengok gambar kat sini kita ada guru, kita ada murid-murid, kita ada doktor dan juga kita ada nampak macam keluarga. Ya, betul, keluarga. Keluarga dia macam ni. Betul. Keluarga. Keluarga. Ya, betul. Okay. Jadi, bila kita mahu tanya tentang orang, tanya nama ke, tanya kalau kita jumpa baru pertama kali ke, kita nak tanya, kita akan gunakan kata tanya siapa. Okey, contoh ayat. Ni dia contoh ayat. Okey. Cuba Sean baca. Siapakah guru kesayangan kamu? Okey. Siapakah guru kesayangan kamu? Siapa guru yang Sean sayang? Cikgu. Ingat tak? Cikgu. Nak sebut Cikgu Atika macam mana? Lupa pula. Cikgu Atika. Atika. A dan huruf T. A dan huruf T. So, maknanya cikgu. Cikgu Atika. Ya, betul. Betul, Ibu? Betul. Memang betul pun guru kesayangan saya. Okey, jadi kalau Sean nak cuba? Boleh. Syarat semula? Okey, bila saya nak buat siapa dia mengikut arah jam ataupun mana-mana? Kita pusing. Macam ni ikut arah jam. Ya, Ibu. betul. So, okey, saya cuba, Ibu. Okay. Siapa guru kesayangan kamu. Okey, saya cuba lagi sekali. Boleh. Okey. Siapakah guru kesayangan kamu. Betul. Betul. Pandai. Cikgu. Cepat dapat isyarat. Dengan bantuan cikgu lah. Okey. So, mungkin kita boleh ulang balik. Selain daripada ayat ni, cikgu, mungkin kalau kita nak tanya siapakah doktor anda? Okey, cuba Sean pakai topi tu. Yang ini? Okey. Nak saya pakai, cikgu? Boleh. Okey. Saya boleh tanya pada murid-murid di rumah. Siapakah dia? Siapakah dia? Nampak tak? Tengok. Pakai topi. Siapakah dia? Siapa? Sean pakai topi apa? Saya pun tak perasan saya pakai topi apa. Saya pakai topi bomber, cikgu. Ya, betul. Kalau kita nak jawab, saya ialah seorang bomber. Macam pegang pilih bomber. Ya, boleh. Okey, sekarang saya tanya, Sean jawab. Okey, boleh? Saya cuba lagi. Okey. Siapakah kamu? Saya macam mana? Saya. Saya ialah seorang bomber. Betul. Cuba ulang lagi. Okey. Saya ialah. Okey. Saya ialah Okey, yang ni boleh saya rasa. Seorang bomber. Betul. Pandai, Sean.
Okey. Yang selain daripada itu, mungkin kita boleh ulang balik cikgu apa yang kita dah Boleh, belajar. boleh. Okey, kita Tapi dah, sebelum tu, Ya. ini sekadar perkongsian. Ya. Bila kita nak tanya, ekspresi muka tu penting untuk kita tunjukkan pada murid-murid. Okey, kalau kita nak bertanya, kena buat muka nak bertanya. Tak boleh tak ada reaksi. Ya. Tak boleh. Nanti takut maklumat tu tak sampai. Betul, Jadi betul. bila kita nak bertanya, kena macam biasa ekspresi tu sebenarnya kita biasa buat. Ya. Contoh macam kita, siapa tu? Siapa tu? Kan? Dia Ekspresi secara- muka. secara tidak langsung akan ya, berlaku, betul. ya, Bu? Secara tidak langsung. Sama juga. Ya. Siapakah guru kesayangan kamu? Dia macam kita bertanya, Ya. siapa? Macam tu. Jadi bila nak menjawab, kita tak akan buat muka macam tu. Ya. Bila kita nak menjawab, kita akan buat muka, guru kesayangan saya ialah Cikgu Atika. Kita tak ada buat muka tanya. Ya, betul, betul, Jadi betul. sebab murid pendengaran ni, dia penting untuk tengok. Betul. Tengok muka, tengok bahasa badan. Ya. Jadi sebab itulah kita macam cikgu-cikgu tak pakai pelitup muka bila mengajar. Yalah, supaya murid pun dapat faham dengan lebih baik kan Ya, cikgu? betul. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi ataupun sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi bersama kita di Didik TV KPM bersama juga dengan Cikgu Atika. Cikgu Atika. Ya, betul. Silakan Cikgu. Baiklah, sekarang Sean, kita akan sambung pula dengan latihan. Tadi kita sudah belajar tentang ayat tanya. Sekarang cikgu mahu uji murid-murid faham ataupun tidak. Okey, jadi untuk latihan yang pertama, boleh tengok di sini. Okey, latihan dia ialah lengkapkan ayat tanya dengan kata tanya yang betul. Baiklah, di sini kita ada beberapa ayat dan tema dia ialah tentang ibu saya. Tentang ibu saya. Ibu saya. Saya. Okey. Betul. Ibu saya. Okey, jadi untuk yang pertama ni. Okey, untuk yang pertama, saya akan bacakan ayat tanya dan Sean akan bacakan jawapan. Boleh? Boleh cikgu. Terima kasih Sean. Baiklah, saya akan baca ayat tanya dia. Okey, tempat kosong. Kah nama ibu kamu? Okey, jawapan dia? Nama ibu saya ialah Puan Arifah. Okey. Okey. Nama ibu saya ialah Puan Arifah. Okey, sekarang ni kalau Sean tengok kat sini, kita sedang bertanya tentang apa, Sean? Bertanya tentang apa? Kita tanya berkenaan atau tentang nama ibu saya. Ya, betul. Bila nama ibu ialah orang. Ya. Jadi, bila kita tanya tentang orang, mesti gunakan kata tanya Siapakah? siapa. Betul. Siapa. Jadi, di sini kita akan ambil kata tanya siapa untuk melengkapkan ayat ni menjadi ayat tanya yang betul. Okey, jadi saya baca semula. Okey. Siapakah nama ibu kamu? Nama ibu saya ialah Puan Arifah. Okey, ini kita eja. Biasa kita eja bila tiada isyarat nama untuk seseorang tu. Okey. Betul. Ya. Okey. Jadi seterusnya untuk yang kedua pula. Okey. Okey, saya akan bacakan. Ya. Saya akan bacakan ayat tanya dan Sean akan bacakan jawapan. Okey. Tempat kosong. Kah umur ibu kamu?
Umur ibu saya ialah 57 tahun. Pandai Sean. Okey, sekarang ni kita bertanya Ya. tentang Tentang umur. Ya, bila kita berkata tentang umur, Ya. sama juga dengan bilangan. Ya, betul. Kan bilangan tahun, bilangan tahun umur kita meningkat. Ya. Jadi bila kita bercakap ataupun bertanya Ya. tentang bilangan, kita akan gunakan kata tanya apa? Berapa? Ya, betul. Berapa? Jadi kita akan ambil kata tanya berapa dan Ya. kita akan letakkan di sini. Okey. Saya akan baca semula. Berapakah umur ibu kamu? Umur ibu saya ialah 57 tahun. Terima kasih Sean. Okey, jadi sekarang kita pergi latihan yang ketiga pula. Boleh, cikgu. Okey, untuk yang ketiga. Baiklah. Okey. Okey, saya akan bacakan ayat tanya dia. Okey, tempat kosong. Kah pekerjaan ibu kamu? Ibu saya bekerja sebagai seorang guru. Jadi dekat sini dia tanya tentang perbuatan. Perbuatan ibu kamu bekerja sebagai apa? Ya. Jadi kita akan gunakan kata tanya apa? Apa? Ya, betul dah. Ini satu-satunya jawapan yang tinggal. Ya, Jadi betul. kita akan lengkapkan dengan perkataan dengan kata tanya apa. Okey. Jadi saya baca semula. Okey. Apakah pekerjaan ibu kamu? Ibu saya bekerja sebagai seorang guru. Macam tu je. Okey. Betul. Pandai Sean. Sean nak buat? Boleh saya cuba, Ibu? Cuba. Okey, Mungkin saya tunjuk. daripada yang mula lah, cikgu. Boleh. Okey. Cuba Sean bertanya. Okey. Siapa kah nama? Yang Betul, ni betul. Nama ibu kamu. Kamu, betul. Okey, saya jawab. Okey. Nama ibu saya ialah Puan Arifah. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, berapakah umur ibu kamu? Umur ibu saya ialah 57 tahun. Okey, yang ketiga. Apakah pekerjaan? Pekerjaan ibu kamu. Ibu kamu. Ibu saya bekerja sebagai seorang guru. Wow. Okey, kita dah berjaya lengkapkan latihan ni. Tahniah semua. Okey, sekarang kita nak pergi pula kepada latihan yang kedua. Okey, kita akan ke sini. Okey, cikgu. Okey, di sini. Kita boleh nampak ada 3 biji telur. Ada warna orange, ada warna hijau dan juga warna ungu. Okey, sekarang saya mahu Sean pilih satu telur di sini. Okey, saya pilih warna ungu. Boleh. Okey. Sean boleh ambil. Okey. Dan cuba buka. Ya, betul. Ada anak ada ayam. apa tu, Sean? Tak Ada anak ayam? Ada nombor 3 di dalam. Ada nombor 3. Okey, sekarang Sean nampak nombor 3. Ya. Sekarang cuba kita cari dekat meja ni mana yang ada nombor 3. Okey. Mana? Saya rasa saya kena tengok ni. Nombor 3 tu nombor 1, Ni 2, nombor 2
Di sana, di sini cikgu. nombor 3. Ya. Oh, di sini kita ada gambar lah, Sean. Ah. Kita ada gambar. Okey, mari kita tengok apa yang tertulis pada papan ni. Okey. Okey, di sini dia bagi tahu. Okey, budak perempuan ini ialah anak saya. Oh, dia minta untuk kita nyatakan ayat tanya yang sesuai. Okey. Jadi Sean rasa bila kita bertanya tentang orang, Ya. kita nak gunakan kata tanya apa? Kita gunakan kata tanya siapa? Sebab Betul. orang kan, cikgu? Ya, betul. Bila kita nak bertanya tentang orang, mesti kena gunakan kata tanya siapa. Okey. Jadi bila kita nak bina ayat tanya ni, mesti ada kata tanya siapa. Okey, jadi ayat tanya yang sesuai ialah Siapakah? ya, siapakah? Budak perempuan ini. Ini, ya betul. Pandai Sean. Jadi, mari kita tengok jawapan dia. Ya. Betul ke tidak, ya? Oh. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey. Okey. Ya, betul. 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 Oh, Jadi di okey. sini, siapa? Oh. Okey, tak apa. Saya pegangkan tu. cikgu, Boleh, ya? boleh. Okey, di sini kita ada pertanyaan tentang siapakah budak perempuan ini? Jawapan dia, budak perempuan ini ialah anak saya. Inilah dia. Oh, comelnya. Ini anak cikgu ke? Ya, betul. Wow. Okey, sekarang boleh tak kalau saya mahu Sean pilih satu lagi? Boleh, telur. cikgu. Yang ni saya Okey, letakkan, boleh. saya berikan kepada cikgu. Boleh, ya? boleh. Okey, yang seterusnya warna hijau. 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 Ya. Warna hijau. Okey. Yang ini. Oh. Ada apa tu? Okey, di sini adanya nombor 2. Wah, kita ada nombor 2. Okey, sekarang kita cari mana satu nombor 2. Bukan. Bukan? Ini dia. Sama. Nombor 2. Kat sini kita ada jam. Kita ada jam tangan. Wow. Bila sekarang kita baca pula apa yang terdapat pada kad ini. Okey, saya pegangkan, Okey, cikgu. boleh. Okey. Okey, yang ini pun kita kena nyatakan juga ayat tanya yang sesuai. Okey, jawapan yang sudah dinyatakan di sini ialah harga jam tangan ini ialah RM50. Jadi bila kita tanya tentang harga, maksudnya kita perlu gunakan kata tanya apa? Berapa? Ya, betul. Kita akan gunakan kata tanya berapa. Jadi, ayat tanya yang sesuai ialah... Okey, mungkin saya boleh cuba. Boleh? Okey. Saya letak di okey, saya buka terus, cikgu. Boleh. Ke kita nak kita buka terus, cikgu? Boleh. Okey, ini dia. Okey, saya letak di belakang sini. Ini dia. Jadi, ayat tanya yang sesuai dengan jawapan ini ialah berapakah harga jam tangan ini? Nampak kat sini ada berapa ni harga jam tangan ni, Sean? Harga jam tangan ini ialah RM50. Betul. Jadi bila kita mahu bila kita mahu membina ayat tanya, mesti kena lihat dulu. Apa yang terdapat di sini. Maksudnya mungkin benda ke ataupun dia bertanya tentang harga ke, bertanya tentang orang ke, mesti lihat dulu. Okey, jadi kita akan pilih kata tanya yang betul untuk kita bina ayat tanya yang sesuai mengikut situasi. Ya. Okey, ini saya letak di bawah, ya, Guru? Boleh. Okey, sebab kita ada lagi satu telur betul. berwarna dan ini adalah warna orange. Orange. Okey. So ini dia. Saya bukakan. Dalam tu ada nombor
1. Nombor 1. Dan saya rasa tinggal lagi 1 Ya, kan? betul. Memang... Kita ada lagi 1 lagi. Di sini. Di situ ada apa tu, Sean? Cikgu, ini nampak macam kucing saya Ya, rasa. betul. Kucing. Kucing? Kucing. Kucing. Dia punya misai tu. Ya betul macam ni. Comel kan? Okey, dan di sini jadi, ada lagi 1 ayat kan cikgu? Ya, betul. Okey, saya Satu tunjukkan, lagi papan. Jadi kita tengok kat sini. Dia tanya, nama, jawapan yang berada di situ ialah nama kucing saya ialah Mimi. Okey, sekarang dia tanya nama juga ni, Sean. Ya. Adakah perlu gunakan siapa? Biasanya siapa kita guna untuk orang? Untuk orang, kan? betul. Siapa tu untuk orang. Ya. Jadi kalau untuk kucing? Mungkin dia sama kalau dengan benda ke? Untuk binatang. Binatang kan? Binatang kita akan gunakan? Apa? Ya, betul. Kita akan gunakan kata tanya apa. Jadi, ayat tanya yang sesuai ialah? Saya buka yang ni, cikgu. Okey. Kita tengok ya. Boleh. Okey. Okey, itu dia ayat tanya yang sesuai dengan jawapan ini ialah apakah nama kucing kamu? Jadi jawapan dia? Nama kucing saya ialah Mimi. Sean ada kucing tak kat rumah? Saya tak ada kucing lah, cikgu. Tapi Sean suka kucing. Saya suka semua haiwan. Kucing, kucing, anjing. Tetapi tikus saya tak suka lah, cikgu. Okey, jadi nama kucing ni ialah Mimi. Kawan saya ada kucing, cikgu. Nama dia adalah Moon. Moon, dia macam bulan. Mungkin sebab ada bentuk bulan ke? Tak, sebab dia warna putih macam bulan. Sebab dia warna putih. Ya. Kucing warna putih, jadi dia panggil Moon. Ya. Okey. Okey, baiklah cikgu. Saya rasa kita dah belajar banyak. Saya nak rehat sekejap. Boleh tak, cikgu? Boleh. Jadi kita nak rehat. Ya, kita akan rehat sekarang dan kembali semula Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali. Kita kembali. Kembali semula. Lagi ke Bersama kami. Okey, saya dah silap dah, tak apa. Kembali semula menonton Didik TV KPM. Maaf cikgu, saya tak berapa bagus sangat tapi kita akan belajar sama-sama Ya, kan. betul. Seperti mereka yang menonton di rumah sekarang. Baiklah cikgu, kita dah belajar banyak untuk hari ini. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada apa yang kita telah pun belajar. Baiklah, hari ini kita sudah belajar bagaimana untuk membina ayat tanya menggunakan kata tanya apa? Lagi? Siapa? Dan berapa? Berapa, betul. Murid-murid mesti ingat bila menulis kata tanya di awal ayat mesti diikuti dengan perkataan kah. Boleh? Mesti kena ingat. Dan hujung ayat mesti ada tanda tanya. Untuk menunjukkan ayat tu adalah ayat tanya. Ya. Okey. Tapi apa kepentingan kita belajar apa yang kita belajar ini? Contohnya hari ini kita belajar kata tanya kan? Apa kepentingannya, Ibu? Okey. Untuk kepentingan, kenapa mesti kena belajar ayat tanya yang betul ni? Kenapa? Sebab di sekolah kita akan menulis mengikut tata bahasa yang betul. Jadi murid-murid MBK pendengaran ni mesti kena tahu bagaimana untuk
menulis mengikut tata bahasa yang betul. Sebab untuk bahasa Melayu ni merupakan bahasa kedua murid MBK pendengaran. Sebab bahasa mereka yang utama ialah bahasa isyarat. Jadi mereka kena tahulah bagaimana untuk tulis ayat mengikut tata bahasa yang betul. Sebab apa yang mereka belajar sama macam murid-murid yang biasa. Okey, mungkin kita boleh ulang balik apa yang kita dah belajar. Contohnya apa Kak Ego, iaitu yang ini apa? Cuba eja. Cuba eja apa? P. Betul macam ni. Menghadap depan. Ya, betul. Kita menghadap depan. So ini apa? dia. Betul. Apa? Lagi? Apa? Berapa? Kah kan Ego? Boleh. Betul. Dan ini Apakah? adalah untuk benda ataupun untuk menerangkan sesuatu kan Ego? Betul. Untuk benda, untuk binatang dan juga untuk perbuatan. Dan yang seterusnya adalah berapa. Ya, betul. Berapa. Cuba eja. B. E. R. A. P. A. Berapa? Kah. Betul. Dan ini adalah untuk? Dan ini berapakah untuk kita gunakan bila kita nak bertanya tentang harga dan juga bilangan. Ya, betul. Dan juga umur kan Ibu? Betul. Ialah bilangan umur kan, ya, bilangan betul. tahun. Betul. Dan yang terakhir sekali adalah siapa? Betul, siapa. Cuba eja siapa. S I A P A. Ya, betul. Siapa? Ka. Okey, ni kita nak tanya untuk orang. Biasanya hanya untuk orang kan cikgu? Betul, untuk orang. Dan lagi satu yang cikgu dah terangkan adalah kita juga perlu menggunakan ekspresi muka supaya cikgu, bukan supaya cikgu tetapi supaya orang yang kita tanyakan soalan tersebut dapat faham ataupun dapat tahu bahawa ini adalah satu soalan. Satu pertanyaan, kan, betul. Okey, terima kasih sangat cikgu kepada cikgu Atika atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Harap ini dapat juga memberi manfaat kepada anda semua. Dan pastikan anda juga sentiasa menonton Didik TV untuk lagi banyak program, bukan sahaja untuk program menarik tetapi juga untuk informasi yang sangat berguna, dan kita akan berjumpa lagi di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM